والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من أبى؟ قال: من أطاعني يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وافشوا السلام بينكم. وقال أيضا: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya ibu, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kurniaan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah menyebut dalam Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak hitung, kamu nak kira, kamu nak bilang nikmat Allah ni, takkan mampu, takkan terhasil, takkan dapat kita jumlah berapakah nikmat yang Allah Taala bagi. Dan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak itu ialah nikmat yang sedang kita terima sekarang ini berada dalam rumah Allah. Nikmat Allah. Bukan semua orang terpilih untuk berada dalam rumah Allah di saat dan ketika ini. Apatah lagi dalam keadaan suasana musim PKP ini. Lagi-lagi lah susah. Oh, kita berasa macam mana terhalang daripada nak datang ke rumah Allah. Dulu bila orang kata syukur, alhamdulillah kita dapat mari ke masjid, syukur apa? Syukur apa lah. Orang nak main-main, kan payah. Pasal tu lah. Bila main dengan ujian Allah Ta'ala, dugaan Allah Ta'ala dengan COVID-19 dan sebagainya ni, baru kita tahu, ada masanya kita terhalang daripada nak memenuhkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita duk bayangkan macam saudara-saudara kita di Palestin, yang mana mereka terhalang daripada masuki rumah-rumah Allah, dikawal ketat di luarnya dengan tentera yang bersenjata penuh. Kita hari ini tak gaduh pun. Cukup dengan menentang COVID-19 habis kita buka taklim ke masjid belakang. Tapi alhamdulillah di kesempatan itu dapat juga peluang PKP kita ni, SOP-nya diringankan sikit lah supaya dapat juga kita imarahkan masjid. Maka syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jangan kita tak jadi hamba yang bersyukur. Orang dah bagi peluang masjid, kita buat tak kisah, tak ada rasa nilai pun, besar pun pilihan Allah Ta'ala datang ke masjid. Kerana Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah bagi kamu. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Benda kecil ya. Kalau kita syukur, Allah tambahi. Kita main masjid, Allah Ta'ala bagi peluang kita datang ke masjid, maka kita syukur, Allah tambah nikmat, mungkin kita dapat boleh banyak kali datang ke masjid, selalu dan kerap kali dan senantiasa. Wa la in kafartum, kalau kita kufur, tak mau bersyukur, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Bukan tunggu nanti azab di dalam neraka tu pedih dah. Azab di dunia ni pun tak sangat. Tiba-tiba kita jadi terhalang daripada datang ke masjid, apalah salah aku, tak kenal taman kan. Nak pergi ke masjid, kalut kau tu, kalut kau ni. Orang lain boleh saja pergi, aku tak ada ambas apa. Tu kadang kalau kita tak syukur dengan Allah. Baik, itu sajalah sebagai kita punya pangat dulu, panah enjin. Kalau kita meneruskan pengajian kita, buku pun panas-panas lagi. Bau kelok plastiknya tu. Baru pegang di kita lah. Sampai ni masa hari tu ni lagi.
No? Berapa hari lepas pada kita buat mukadimah itu ni? 2 hari, 3 hari itu sehari ya? 2-3 hari itu sampai dah kita. Tapi tak boleh nak baca pasal apa PKP dibuatkan PKP hari itu ni. Kemudian kali ini kita dibuka balik. Bolehlah kita nak bacakan kita aqidatul Islam ataupun aqidah Islam. Kalau judul lain setengah-setengah setakat dia tulis aqidah ahli Islam. Dia tambah macam yang ni. Ini yang kami baca dengan Ustaz Syafi'i, dia macam ni, aqidah ahli Islam. Dia lain sikit lah judul tajuk, tapi isi kandungan dia sama juga. Isi kandungan dia sama juga lah. Yang mana sikit sebanyak kita berkenalan dengan kitab kita ni, aqidah ahli Islam ataupun aqidah Islam yang disusun ia oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, yang beliau merupakan keturunan junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia disebut sebagai wali qutub, qutbul irsyad, qutbud da'wah wal irsyad. Paksi ataupun tunjang bagi dakwah dan bagi segala kebijaksanaan, satu orang yang cukup hebat. Bersambung nasabnya dengan baginda Nabi kita junjungan besar kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tetapi kalau kita baca kisahnya, beliau seorang yang mendapat penyakit di ketika umur di antara 3 ke 4 tahun, lalu buta matanya. Siapa ni? Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sungguh pun buta matanya, tapi dia cukup tekun dengan mengaji, menghafal Quran, mengaji, menuntut ilmu, mendampingi para guru, para awliya. Bahkan dia disebut sebagai apa istilah bahasa mudah kita hari ini, kita kata syekh tarikat lah, pimpinan tarikat. Seawal-awal usia dia belasan tahun lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita umur belasan tahun ni duk mengaitan maldah, duk mengorak awet ni lagi kita umur belasan tahun ni. Waktu tu lah remuh tengah duk cocok ni. Tu dia. Tapi beliau seorang yang menekuni akan ilmu cukup hebat. Walaupun matanya buta, mata hati dia tak buta. Sehingga dia banyak menghasilkan kitab-kitab banyak hasil kitab-kitab. Kita ni mata celek, hati ya tak boleh celek. Jadi kita satu kitab pun tak boleh. Jangan kata tulis, baca pun tak terhabis-habis lagi. Tu kita komanya, lekehnya kita berbanding dengan aulia, para waliullah. Jadi banyaklah kisah dia ni. Kalau kita nak baca pun ada. Dalam buku kita ni pun di belah awal tu ada biografi dia. Biografi Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi yang ni kita baca marilah. Banyaklah kisah kalau kita tengok ni. Ada muka surat berapa ni? 12 di antara karangan-karangan beliau. An-Nasaih Ad-Diniyah yang kita baca ni ambil daripada ujung kitab ni. Sebelum-sebelumnya ada banyak lagi lah kitab-kitab beliau. Ataupun yang tuan-tuan kenali satu amalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana ni saya bawa tu. Satu amalan yang mungkin sama ada tuan-tuan biasa ataupun biasa buat atau biasa dengar, Ratibul Haddad. Ratib Al-Haddad. Ini versi yang kecil lah, versi poket versi. Ratibul Haddad. Ratib Al-Haddad. Ratib ada banyak, Ratib Haddad ada, Ratib Atas ada kan. Amalan-amalan lain lah, dia macam satu jumlah ayat-ayat, zikir-zikir yang dihimpunkan menjadi satu amalan. Boleh dibacakan di mana-mana, waktu mana, bila-bila jadikan amalan. Macam kita baca maksurat umpamanya, macam kita baca manzil umpamanya. Itu jenis-jenis itu lah. Dia antara yang termasyhur daripada karangan beliau ialah Ratib Al-Haddad. Rata-rata dibacakan. Baik. Jadi Imam Al-Haddad ini satu orang disebutkan sebagai buta. Kadang-kadang kita disangsi. Buta tulis kitabnya. Macam mana? Pernah satu kali dikisahkan Al-Imam Al-Haddad dalam satu pertemuan, ada satu orang yang hadir dalam pertemuan tu, dia berasa lagu tu. Dia berasa macam kita berasa ni. Dia kata, Tok Syekh ni go mana? Dia buta kan? Mana nak mengajak ni? Ada kami nak pakai kata dia.
Dia berasalah hati lah, tak kata pun. Tak apalah. Dalam majlis itu dihidangkan qahwah, kopi. Solehin, orang soleh ni dia suka minum kopi. Bahkan ada banyak syair ulama memuji kopi. Sebab apa kopi ni ulama suka? Pasal dia membantu cerahkan mata, segarkan fikiran. Jadi dia nak malam, nak baca buku, nak mentelaah kitab, nak zikir, nak semayang, dia minum kopi. Orang ulama ni dia begitu. Kalau kita hari ni minum kopi juga, tapi kami masa di kedai. Orang minum kopi nak karang kitab, orang minum kopi nak baca wirid zikir, nak baca amalan yang tak habis-habis lagi ni. Itu minum kopi bagi segar, sangkah badan. Yang kita minum kopi sembang ni. Itu kita punya minum kopi jadi lara pula berbanding dengan ulama minum kopi. Jadi dihidangkan kopi. Kopi warna hitam. Kopi warna apa lagi ingat? Kopi warna hitam. Tiba-tiba Imam Abdullah Al-Haddad dia kata, wahai si pulan-pulan yang datang duduk di sekian-sekian tempat, pakaian dia begini, jangan minum lagi kopi. Pasal dalam kopi kamu tu ada lalat. Tenggelam dulu lalat tu. Pula. Kawan yang teringat dalam hati tu lah, kopi dia ada lalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata kacau. Aku yang mata celik pun tak perasan ada lalat dalam kopi ni. Tu Allah Ta'ala bagi basirah. Basirah, mata hati, penglihatan mata hati. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi di antara kepada para aulia, para walinya. Dia berjalan dengan kawannya. Dia abang dengan kawannya, hai, mengelak sikit. Depan tu nanti ada lubang. Hai, kawan dia kata, kawan ni, hai, mana aku tak perasan, dia boleh perasan. Tu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada beliau. Jadi Allah Ta'ala bagi hati dia cerah, sadubari dia cerah. Sehingga ahli ulama menyebut dia seorang yang qutbul irsyad, qutbud da'wati wal irsyad. Paling kutub lah dia ni, seorang yang hebat, bukan calon-calon orangnya. Dia telah menuliskan sebagai ringkasan bagi akidah. Tempat kita nak berpegang, kita nak percaya keyakinan kita ni, i'tiqad kita ni tentang ketuhanan, tentang kenabian dan sebagainya ni dia tuliskan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah tadi di ujungnya. Kerana bermanfaat sangat, bahagian mencatatkan tentang akidah itu dikeluarkan, dicetak berasingan. Ini yang kita duk baca ni, tentang akidah Islam. Dikeluarkan part tu cerita tentang akidah ahli Islam, akidah orang Islam ni dikeluarkan, dicetak berasingan. Sehinggalah yang ada di tangan kita yang dicetak oleh ARG Johor, Ahli Sunnah Research Group Johor, satu badan bukan kerajaan lah, NGO yang sangat cakna berkenaan dengan mempertahankan kita punya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, insya-Allah kita terus baca di dalam muka surat 24. Aqidatul Islam, Aqidatul Islam. Dia boleh dibacakan jadi macam amalan pun boleh. Baca selalu berulang kali, kali, hafalkan pun boleh. Hafalkan pun boleh. Jadi bila saja bila orang bertanya ataupun timbul persoalan berkenaan dengan akidah ni, dia bermain dalam minda jiwa kita. Baik. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala. Telah berkata Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala. Berkatalah kawan seorang yang buta kan. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Panjanglah kalau kita nak syarahkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengaji sejenis pondoknya, dia cerita saja ba tu apa. Sin macam mana pula, sin ba, sin mim, alif, lam, la. Tapi saya ingat kita ni tak apa dulu. Kita ikut lapis lagu tu lain, apa orang kata layak lagu tu dulu. Nanti kok pelan kalau kita baca kitab lain pula. Pasal kitab ni saya nak habis. Kok kita baca kitab lain pula. Yang saya hatu kata ni, kalau bolehnya tu, kalau tiada ada apa arah yang mengalah, kita baca nanti ni Tawdihul Aqaid fi Ilmi Tauhid. Yang ni disusun oleh tuan guru kita, Tuan Haji Syafi'i. Tuan Haji Syafi'i. Dia ada di Padang Masyarakat tu.
Siapa rajin lah, siapa-siapa duk besapikan dan sebagainya. Ni kitab yang ditulis sendiri. Kitab ni kalau orang muda sekarang panggil rare. Rare. Kalau orang lama dia kata nadir. Kitab special sikit lah. Kitab ni istimewa sikit lah. Pasal dalam kitab ni ada menyebut 100 sifat salbiyah. 100 sifat salbiyah. Yang kita salbiyah ada 5 lah. Dah besar dengar ke tu lah. Sifat nafsiyah 1, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 lagi sifat ma'nawiyah. Jadi 20 sifat semua. No? Tak apa, nanti kita catat pelan-pelan insya-Allah. Tuan-tuan pun biasa dah duk mengaji kan. Di sebagian ulang ingat baliklah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di antara matlamat ataupun tujuan disebutkan bismillahirrahmanirrahim bimusahabah. Maksudkan dengan untuk kebersamaan nama Allah Ar-Rahman lagi Ar-Rahim itu nak dituliskan kitab, nak dituliskan buku itu, pasal itu reason pasal apa bismillah dulu dibaca. Kalau kita baca dalam kitab-kitab mana pun mesti mula dengan bismillah kan. Pasal apa mula dengan bismillah? Sajalah kau buh pila mau nampak Islamik sikit. Dah ada reason, ada sebab, ada alasan dia. Sebab nak mengambil barakah lah di antaranya lah. Karena perkara yang kita lakukan jika sekiranya tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia terputus, terpotong, terputus daripada rahmat Allah. Nak buat apa-apa pekerjaan pun bismillah dulu, baru dia sambung-sambung dengan rahmat Allah. Waktu bismillah ni agak istimewa, kalimahnya dia mula dengan ba, dia mula dengan. Dia mula dengan. Ni ajaib sikit. Ada orang cakap dengan kod depan. Dengan dia ke lepas pula tu. Jangan sebut dengan dulu. Kan? Kalau orang kata saya pergi ke kedai dengan motosikal. Orang jarang cakap dengan motosikal. Kan? Lepas tu pula bismillahirrahmanirrahim, dia tergantung ayat dia. Kalau dia kata dengan motosikal saya pergi ke kedai, boleh lagi. Tahuan lagi, orang kita kata tahuan lagi. Dia nak abad apa tu? Tapi bismillahirrahmanirrahim ni dia berhenti lagu tu. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apa dia? Dia nak cerita apa? Sebab itulah istimewanya bismillah ni. Bila disebut dengan nama Allah Maha Pemurah, dia boleh menghubungkan segala ni. Segala isi dunia, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, 7 lapis langit, semua boleh berhubung dengan nama Allah. Kita nak minum contoh. Ni ada ayat boleh tunjuk contoh. Kan? Ustaz dia nak minum pandai. Nak reka pula kata nak buat contoh. Buat pilah lah. Bismillah. Nak minum kan? Nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita hubungkan perbuatan kita tu dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita nak naik motor, bismillah. Kita hubungkan perbuatan kita tu dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita nak masuk rumah, bismillah. Kita boleh hubungkan. Boleh hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap pekerjaan. Tapi adalah pekerjaan yang dibenarkan lah. Tempat-tempat baca bismillah ada yang wajib. Ada yang wajib baca bismillah. Umpamanya ketika mana baca bismillah wajib. Bagi kita mazhab Syafi'i ni ketika baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang. Dalam sembahyang kan rukun qauli dia baca Fatihah. Dan bismillah tu salah satu ayat daripada surah Fatihah. Wajiblah baca. Jangan tak baca lah. No. Kemudian ada ketika sunat macam kerjaan-kerjaan yang dibenarkan tu sunat tak kalah. Ada ketikanya harus, ada ketikanya makruh. Jadi harus payah sikit. Dia mesti menjadi sunat lah. Ada ketikanya boleh jadi makruh, ada ketikanya boleh jadi haram. No? Baik. Nak pergi mencuri baca bismillah pula. nak berzina baca bismillah pula. Macam-macam kacau juga kau ni. Kita dah bismillah ni barakah kan. Kita nak ambil barakah lah. Buat kerja jahat nak ambil barakah apa bendanya. Kalau buat benda bagus, benda tak ada masalah, tak dilarang pada syarak, tu boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dia tulis bismillah. Sebab tu disebutkan bismillah dulu oleh imam kita, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang antara lain dia kata kalau sebab apa disebutkan bismillah dulu ni, dituliskan bismillah dulu, mencontohi susunan Al-Quran. Allah buat begitu. Bismillah dulu. Tiap-tiap surah kan, tiap-tiap surah kecuali surah yang tak ada bismillah, yang tak dimulai dengan bismillah. Surah At-Taubah ataupun Bara'ah disebut, surah At-Taubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lagi kenapa ditulis bismillah? Kerana mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia nak utis surat pun. Nabi pun sama lah. Nabi dia tak menulis lah. Sebab Nabi seorang yang ummi, disuruhkan orang untuk tulis. Nabi akan suruh tulis bismillah dulu di awalnya. Di awal surat. Ada bagai-bagai lagi lah. Syarah bismillah satu hal pula kan. Jadi kita seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau mengaji lagi dia cerita pula. Ar-Rahman lagu mana, Ar-Rahim ke pula. Kan nak mana dia lebih kurang juga. Kalau cerita sini kata apa? Pemurah pengasihan ni. Pemurah pengasihan ni. Macam mana yang kata pemurah? Macam mana yang kata pengasihan ni? Ada setengah tu dia terima Maha pengasih, Maha penyayang. Orang lagi lingkup kita. Pengasih sayang tu kan sama. Kasih sayang. Jadi tak mana nak jadi beza dia tu? Ada jalailun ni'am, ada daqaiqun ni'am, nantilah kali kita baca pula bab tu lah. Baik, alhamdulillahi wahdah. Bermula segala puji itu bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mula dengan setelah bismillahirrahmanirrahim, lalu dia mula dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji Allah. Kita nak buat kerja apa pun kena puji Allah dulu. Puji Allah, alhamdulillah. Pasal nikmat Allah kita sebut dah tadi banyak tak terhingga. Terlalu banyak. Dan bila kita syukur, kita puji, Allah tambah. Itu je. Yang Allah Taala janji bila kita syukur, Allah tambah. Nak nikmat lebih banyak lagi, banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan segala nikmat, segala gala. Kalau kita sebut alhamdulillah tu maknanya segala puji. Segala puji, segala jenis, segala macam, ataupun kesemua puji itu, boleh kata kesemua puji itu lillah, milik Allah, layak bagi Allah. Macam mana jadi segala puji hak Allah Ta'ala ni? Puji dia ada banyak. Puji ada banyak. Kan? Ada puji qadim bagi qadim. Qadim tu terdahululah. Sedia. Puji yang sedia bagi yang sedia. Sedia ada. Siapa dia puji yang sedia ada, mana ada lain ke Allah Ta'ala. Jadi Allah memuji diri dia. Itu qadim bagi qadim. Kemudian ada juga puji qadim bagi hadis. Puji yang sedia bagi yang baharu. Allah tu qadim sedia. Memuji yang hadis yang baru, umpama memuji kita manusia. Allah puji kita sebut dalam Quran kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Allah pujilah manusia ni sebaik-baik kejadian. Terhebat sekali. Ada banyak lagi lah puji-puji Allah. Kepada benda-benda yang baru ni ada sebut yang kita boleh tengok di dalam Al-Quran. Kemudian ada puji hadis bagi qadim. Puji yang baru bagi yang sedia. Kita lah umpamanya yang baru memuji Allah. Kita kata alhamdulillah ataupun apa-apalah puji-pujian kita duk baca. Alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillah alhamdulillah macam-macam bentuk. Kita duk baca di dalam doa kita tu puji-pujian kepada Allah. Bagai-bagai wajah, bagai-bagai bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu puji hadis bagi qadim. Ada lagi satu puji hadis bagi hadis. Puji yang baru bagi perkara yang baru. Puji yang baru bagi yang baru. Benda baru puji benda baru. Macam kita memuji sama-sama kita. Segak no, handsome no, hidung mancung no. Itu puji kita sama-sama kita. Bagus no, rajin ibadat no, rajin sembahyang no. Itu puji kita sama-sama kita. Hakikatnya segala puji itu lillah. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Layak bagi Allah. Allah puji Allah, tentulah balik kembali kepada Allah. Allah puji makhluk. Macam dia kata tadi, kita ni sebaik-baik ciptaan. Siapa yang cipta kita sebaik-baik tu? Allah juga, balik kembali kepada Allah. Kita puji Allah, tentulah pergi kepada Allah. Bahkan kita yang ada kemampuan, ada hidayah, ada taufik nak puji Allah tu siapa bagi? Allah juga, milik Allah. Kita puji sesama kita, kita kata kawan kita handsome, siapa bagi dia handsome? Allah bagi.
Kita puji dia kerja ibadah haji yang tadi. Siapa bagi dia kerja ibadah haji yang tadi? Allah tu. Jadi hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, puji itu hak Allah. Tu kata alhamdulillah. Oh besar mana alhamdulillah itu. Bukan kecil. Kita ada sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak berasa apa pun. Padahal besar makna dia. Segala macam jenis puji ni hak Allah. Kalau betul-betul kita boleh menjiwai itu, bawa ke mana? Yang kita ada sembahyang 5 waktu ni, alhamdulillah, 5 waktu mewakili 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu, puji-pujian. Sebab tu dalam sembahyang kita banyak memuji Allah. Kita rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita bangkit pada rukuk. Kita kata sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Kita kata apa? Rabbana lakal hamd. Puji tu. Dalam sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Puji juga. Tu dalam sembahyang kita banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sembahyang itu simbolik kepada mensyukuri nikmat Allah. Alhamdu boleh dengan makna asyukru. Alhamdu boleh dengan kata asyukru. Lebih kurang makna dia. Puji Allah dengan makna mensyukuri segala nikmat, segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur tu 3 apa bila nak baca dalam kitab tu. Nantilah tak. Syukur itu 3 pula. Nantilah. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah yang esa, tunggal. Sa kita kata no. Beza sa dengan satu. Beza sa dengan satu. Pasal apa orang lama-lama orang tua kita dia kata sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Dia tak kata satu. Mana tak kena dah satunya ada supaya nak membezakanlah. Bila kita sebut satu tu boleh dibahagi-bahagi lagi. Sebotol boleh jadi separuh botol. Allah Ta'ala tak boleh dibahagi-bahagi. Bukan ada juzuk-juzuk, ada bahagian-bahagian. Betul kata sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Wahdah yang Maha Esa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat. Sallallahu ni kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana disuruh oleh Allah lah. Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar. Kena hari yang kita boleh main Jumaat lah. Kena hari kita tak ada Jumaat, kita tak dengar. Tidak pun kita dengar ke speaker gitu lah kan. Hari Jumaat biasanya kita dengar. Tak tunggu nanti dalam khutbah baca. Dalam khutbah baca tak? Dalam khutbah kedua. Tak ada naik khutbah lagi pun dah kita dengar lah. Masa Tok Bilal, biasalah kebiasaan tempat kita lah. Ada tempat mungkin buat, ada tempat mungkin tak buat. Masa Tok Bilal nak saw tungkak kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Beri tungkak semua. Semua pun naik atas kan. Itu ayat suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma istimewanya suruhan ini berbanding dengan segala macam jenis suruhan Allah Taala. Sebab apa istimewa suruhan ini? Sebab Allah memulakan diri dia sendiri. Allah nak perintah, suruh sudahlah. Tapi betapa istimewanya surah ini, Allah tak suruh sudah. Allah cerita dia dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Aku dulu cerita ni. Ini satu contoh yang cukup hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak meneladani contoh daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan ke, dalam suruhan ke, boleh juga. Kita nak suruh orang kan, jangan suruh selalu. Contoh dulu. Allah buat begitu. Allah contoh dulu. Kata kita nak suruh orang susun kasut. Hang susun kasut. Kan? Contoh dulu macam ni. Tengok orang buat kasut. Orang pun ikut itu contoh. Boleh cara lagu tu. Itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kata Nabi. Allah selawat, Nabi malaikat selawat kata Nabi.
Ya ayyuhalladzina, bahawa Allah Ta'ala nak suruh, Allah Ta'ala suruh, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu katanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera. Nampak? Ada Allah Ta'ala cerita sebelum Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, Allah cerita kata Allah sembahyang. Ada Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat, Allah kata Allah bayar zakat. Ada Allah Ta'ala suruh kita puasa, Allah kata Allah pun puasa. Tapi selawat Allah kata Allah buat. Bahawa Allah Ta'ala suruh kita selawat. Itu besarnya perintah selawat. Lepas tu jangan kita merasa malas daripada berselawat. Banyakkanlah selawat. Dan kita selawat ni, macam kita ni dalam buku, dalam kitab tu dia selawat ni, yang kita perlu ucap selawat ni. Kenapa nak kena selawat? Adakah Nabi perlu kepada selawat kita? Dibincangkan oleh ulama. Ulama bincang, Nabi perlu tak selawat kita? Ada yang kata Nabi tak perlu selawat kita. Ada yang kata Nabi perlu. Bukan Nabi perlu lah, mana ada kesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan lebih banyak selawat, dengan maka akan lebih ditinggikan kedudukan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata gitu. Tapi ada yang kata Nabi tak perlu pun selawat. Pasal apa nak perlu lagi? Sedang Allah sendiri pun selawat akan Nabi dah. Nak padan apa? Nak tanding apa dengan selawat kita? Selawat kita nak tanding dengan selawat Allah? Ada? Boleh tak? Oh, tak selawat kita. Habis yang kita ni duk kena selawat juga pasal apa? Satu kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan kepada orang yang selawat. Sebab banyak di sana adalah hadis menceritakan tentang kemuliaan orang yang selawat. Di antara yang masyhur, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat kepada Nabi satu kali selawat, Allah selawat kepada dia 10 kali balas balik. Hanya orang tanyalah, Allah selawat kat kita macam mana? Kita selawat kat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah selawat kat kita macam mana? Allahumma salli ala Firdaus, nama dia. Begitu? Kacau. Takkan lagu tu pula mana? Dah lah. Makna selawat daripada Allah. Kalau kita punya selawat, kata Nabi ni doa. Selawat para malaikat kepada Nabi pula dia jadi memohon keampunan. Selawat Allah kepada Nabi ataupun selawat Allah kepada kita, hak balas balik kita selawatkan Nabi itu rahmat. Jadi 10 jenis rahmat nanti nak bagi kita. 10 jenis rahmat dengan satu sekali selawat. Sebab tu kita nak buat kerja apa pun selawat. Budak-budak jatuh gerek pun orang tua-tua kita bawa mana? Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita kata kok lain. Saja perkenal budak-budak kan. Fuang tu takai balik pintu orang menakai memang begitu. Fuh, dia dah hal gas. Kawan tu pun percaya, dia tak apa dengar budak dia tawan apa. Dia pun percaya, pergi bangun balik dia naik gerak kayu laju nah. Itu psikologi kan. Psikologi. Budak-budak dia kena banyak psikologi. Dia sampai hai, awak ah. Dia pun lupa teriak dia budak-budak psikologi gitu. Macam tu lah kita main bawa. Kawan tu tak tahu baca apa pun kan. Selawat pun Allah Ta'ala bagi insya-Allah. Rahmat Allah 10 tu nanti nak tunggu bila orang selawat. Satu kali ya selawat. Jadi bagai-bagai lah kita boleh minta lah. Rahmat Allah bagai-bagai bentuk kesihatan ke. Kan? Keberkatan ke. Apa-apa bagai-bagai jenis. Jadi kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pengarang dia menyebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Penghulu kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebutkan selawat, dia tidak menyebutkan apa nama sayyidina. Tetapi kita menyebut sayyidina. Sebab apa yang kita lebih tambah pula? Ni ialah bid'ah di bawah ni. Dia buat kata bid'ah lah ni. Pasal dia lebih tambah benda yang Nabi tak buat. Kita kena ikut Nabi. Nabi tak sebut sayyidina, yang kita lebih tambah sayyidina. At-tahiyah baca kan. Dalam tahiyah tu, dalam tahiyat kita baca tu, kita baca bubuh sayyidina. Mana boleh bubuh sayyidina? Nabi tak tunjuk contoh pun lagu tu. Dia ni tak perasan ya Allah Subhanahu wa taala dah perintah dalam Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha.
Allah perintah jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul seperti kamu manggil sebahagian kamu sebagai yang lain. Itu suruhan daripada Allah. Nabi sendiri tak sebutlah saya ni Sayyidina. Memang ada hadis Nabi menyebut bahawa dia adalah Sayyid, penghulu ke segala anak Adam. Itu yang kita sebut Sayyidina. Kenapa? Kalau diletakkan dua, satunya ittiba', mana ikut Nabi SAW. Yang keduanya beradab. Yang lebih utama adalah beradab dengan junjungan Rasulullah SAW daripada semata-mata ittiba', ikut saja. Itu yang kita sebut Sayyidina. Bahkan di sana ada Nabi sendiri menyebut bahawa Nabi adalah Sayyid Bani Adam, bahawa penghulu kepada sekalian anak Adam. Jangan kita buat macam Nabi kita ni, macam kawan-kawan kita. Kita kawan-kawan kita nama apa? Ikutlah. Nama Qasim, kita panggil Qasim. Nama Zainal, kita panggil Zainal. Kita panggil ikut nama dia. Nabi pun kita nak buat ke tu? Nabi pun nak buat Muhammad ke tu ya? Biadab sangat kita ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, penghulu kami. Muhammad, ketua kampung pun kita panggil gelak elok-elok. Tok ketua, tok penghulu, tok. Yang dia bubuh tok tu pasal penghormatan lah tu. Walau dia muda pada kita pun. Dia tak tok imam. Nanya siapa tok imam walaupun dia muda. Tok Bilal. Kawan segok badan tubuh tegak ni panggil tok dah. Kacau. Kan? Nak pula kena pula ibu tunggal dia panggil gitu kan. Panggil lah abang. Orang mana sikit dia dah kan. Abang imam. Semangat sikit nak hantar bantuan ni dia dah. Ni pergi panggil tuk lah. Tuk imam dah hampa piancak aku tak mau pergi rumah dia. Dia panggil aku tuk. Kacau. Itu penghormatan. Dengan Nabi SAW apa tak lagi. Wa alihi, dan juga ahli keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ni ahlu sunnah wal jamaah, mencintai Nabi juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang membezakan kita dengan Syiah? Syiah mengaku mencintai Nabi, mengasihi Nabi, mengasihi keluarga Nabi, al-bait, sayang Ahlul Bait sangat kononnya kan. Satu pendustaan ya. Satu pendustaan. Sebab Syiah ni walaupun dia cinta Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, dia benci sahabat Nabi. Dia benci, jangan. Abu Bakar jangan, Umar jangan. Ui cukup pantang depa, laknat depa laknat tu. Kasar apa ni. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang kita sebut Abu Bakar, Umar tu keluarga Nabi juga. Mau kata keluarga Nabi, dikahwinkan anak mereka kepada Nabi. Apa ni lagu mana ni Syiah ni? Tu kata Syiah pemuruk, penusta. Kalau dia kata dia cinta Ahlul Bait Nabi, siapa yang selalu meniti di bibir mereka? Husain ni yang selalu banyak. Pasal apa Hasan jangan sebut? Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kita boleh sebut ya Husain, tak masalah. Kita pun cinta Ahlul Bait Nabi juga. Hasan pun kita sebut juga. Tapi mereka jarang-jarang nak sebut Hasan, sebut Husain selalu. Pasal tak puas hati dengan Hasan. Mereka tak puas hati dengan Hasan. Bila mana Ali bin Abi Talib meninggal, dia yang terakhir sekali dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa yang 4 tu lah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bila Ali wafat, meninggal, maka pemerintahan atau khalifah berada di tangan Hasan pada ketika itu. Hasan pun puasa apa? Dia tak nampak jalan untuk mendamaikan orang Islam ni balik, melainkan dengan Muawiyah. Jadi dia serahkan khalifah kepada Muawiyah. Mau tak marah orang tu? Depa mau Ahlul Bait jadi khalifah. Itu noh. Panjanglah kalau kita nak cerita bab tu pula noh. Jadi tak ada masalahnya kita berselawat kata Nabi, yang katakan kita Ahlussunnah Jamaah ni, kita selawat kat Nabi, kita selawat ahli keluarga Nabi, kita selawat sahabat Nabi, bahkan segala yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat kepada mereka. Wa sahbihi wasallam, dan segala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah sahabat Nabi. Siapa dia sahabat Nabi? Tanya pula. Siapa dia sahabat Nabi?
Macam mana yang nak dikatakan dia ni sebagai sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni orang yang bertemu dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hayat Nabi lah. Kalau lepas pada tu ya qazah dan sebagainya, dia tak kira sahabat lah. Yang bertemu dan beriman di masa hayat Nabi dipanggil sahabat Nabi. Kalau bertemu saya tak beriman, tak panggil sahabat. Enggak Abu Jahal umpama. Dia bertemu banyak kali dengan Nabi. Oh, dia ni sahabat ni dah. Dia bertemu saja, dia tak beriman. Beriman tak jumpa Nabi, tak jadi juga. Dia mesti bertemu dan beriman. Kita beriman dengan Nabi, bertemu tak dengan Nabi? Tak bertemu dengan Nabi. Kita umat Nabi je lah, kita tak jadi sahabat Nabi. Bawah pada sahabat Nabi dia ada tabi'in. Bawah daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Peringkat dia. Pasal apa nak kena sebut juga sahabat, lepas tu tabi'in, tabi'in ni pasal apa? Pasal ni khairul qurun, sebaik-baik qurun. Inilah yang disebut sebagai salaf yang sebenar. Inilah orang yang hidup di zaman masa salaf. Kalau hari ni hidup mengaku kami salaf, kami bukan salaf, silap. Macam mana hang salaf? Salaf tu 300 tahun hijrah tu salaf. Ni 100,400 lebih ni. Salah mana silap? Ataupun salah. Kalau salah zaman tu. Yang ni lah ni silap, salah betul lah. Mengaku banyak. Mengaku lah. Selawat kata Nabi, juga selawat kata sahabat ahli keluarga Nabi wasallam, dan juga salam. Sebab selepas daripada perintah selawat itu, Allah tu wa yusallimu taslima. Selain daripada mengucapkan selawat, kita disuruh juga untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kelebihan selawat yang cukup banyak. Ada di sana hadis 40 kelebihan selawat. Yang menghimpun tentang kelebihan selawat cukup banyak noh. Jadi yang tu saya boleh bawa alif ni. Masuk tu dah kan? Sudah. Masuk dah. Masuk dah jadi ya. Hai, minta apa? Jadi ya noh. Awak semua dia tak mau berhenti ni. Semangat sangat pula. Jadi dulu insya-Allah kita simpan semangat kita tu minggu depan. Kalau panjang umur insya-Allah sambung balik ke surat 25. Nah wa ba'd. Baru cerita khutbah kitab ya. Tu saya kalau tuan-tuan mengaji dengan Tok Guru lagi. Dia canai rapat khutbah kitab tu. Lagi dalam lagi halus lagi dia cerita satu-satu tu. Kita ni kita buat layar-layar tu sudah. Bagi padang kita bagi padang dengan awam untuk banyak berat sangat pula noh. Wallahu taala alam. Itu dulu untuk kali ini. Nanti kita sambung ke surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hadha ila yawmil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.